Yang kedua, dalam agama kita mengajarkan, dalam surah Al-Hujurat mengajarkan, orang Islam ni dia kok mana pun dia kena ada satu kumpulan kerjanya mendamaikan. Lepas itu kita di Pahang ini kita selalu mengecualikan masjid daripada sebarang perkara berkaitan politik. Walaupun kita tahu ramai orang masjid ni apa kiblat politiknya kita faham, tapi tak dibawa ke dalam masjid sebab dalam surah Al-Hujurat Allah perintah kena ada satu kumpulan yang semua orang boleh berpaut pada dia. Dalam konteks tempat kita masjid lah. Maknanya apabila ada kumpulan A dengan kumpulan B, tiba-tiba masjid dia menuju ke mana-mana kumpulan, maka kumpulan yang satu lagi tak akan dapat memenuhi masjid lagi. Jadi masjid mesti jadi puak ketiga, dia panggil puak pendamai. Dan ini arahan dalam Quran. Wa in ta'ifataini minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta taqiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila ada dua kumpulan orang beriman yang sedang berperang, maka kena ada satu kumpulan mendamaikan. Ini kerja orang masjid. Orang masjid jangan tukang bakar lagi. Dia kerjanya kena mendamaikan. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, antara sebab Nabi boleh dapat semula kepercayaan selepas Isra Mi'raj. Nabi dituduh gila macam-macam lah, berangai lah, naik ke langit macam-macam. Yang membetulkan suasana ketika itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar panggil semua betul kembali, awak ni gini. Maka ketika itu Abu Bakar jadi pendamai balik. Di situlah dia dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Tapi musim PRU ni watak Abu Bakar ni tak ada. Yang ada tukang bakar ramai. Orang ni bergaduh dia bakar lagi. Tanggungjawab kita sama Islam, kena ada satu orang mendamaikan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat 9, fa aslihu tu, damaikanlah, itu ayat perintah. Dalam Tafsir Munir ni karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Tafsir ni tafsir Arab, tapi dah diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Dah terjemah Melayu dah, ditasahihkan oleh Universiti Melaya. Tuan-tuan boleh beli, boleh baca. Ketika dia menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 9, disebutkan ayat ini turun disebabkan pergaduhan antara sahabat dengan geng munafik. Masa tu Nabi nak pergi ke rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni presiden munafik. Presiden munafik. Bapak jahatnya. Tak ada orang tak tahu dia tak jahat. Dalam Quran berpuluh ayat pasal Abdullah bin Ubay. Apa jahat dia tak buat. Yang fitnah Aisyah dia, macam-macam perangai dia buat. Punca kekalahan Uhud, dia 40 orang kontijen dia tarik. Banyak dia buat masjid Dirar nak lawan dengan masjid Nabi. Tapi sebab dia tak isytihar keluar daripada Islam, dia tetap dianggap saudara. Kalau dia keluar Islam, musuhlah. Jadi kita dengan dia telunjuk lurus jadi kelingking, jadi berkait, jadi susah. Maknanya mata bertentangan, hati kedapatan. Satu hari Nabi nak jumpa dengan Abdullah bin Ubay. Nabi bawa keledai dia nama Ya'fur dalam satu riwayat. Dia bawa keledai je pergi rumah Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba keledai Nabi yang diletakkan di halaman rumah Abdullah kencing, buang air. Bila keledai kencing, Abdullah marah. Bawa keledai rumah orang, kencing mengata-ngata, nyusah ke orang. Dah tahu orang, dia belebeh ke Nabi. Para sahabat yang ada, sehingga kan Abdullah bin Ubay dia boleh sebut, tanaha anni. Jauhkanlah keledai tu daripada rumah saya, bawa buat apa ke sini? Dia boleh marah Nabi. Sahabat yang iri Nabi marah. Abdullah, engkau ingat ni siapa? Ingat ni Guru Takmir. Ini Nabi ni. Kau hajar mulut la khimar Rasulullah tiba minka. Sehingga dia yang kata, keledai Nabi lebih mulia pada perangai engkau. Abdullah bin Ubay pun dia ada bodyguard juga, semua dah sensor lengan. Dah apa masalah? Sahabat pun semua dah sensor lengan. Ni sama nak bergaduh ni, Nabi diam. Dalam kekalutan itu turun ayat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua puak yang sedang bergaduh, damaikanlah antara puak itu. Puak siapa dengan siapa? Sahabat dengan munafik. Bukan Abu Bakar bergaduh dengan Umar. Benda ini perlu diberi pahaman pada masyarakat. Walau munafik pun kita tetap disuruh mendamaikan. Sebab orang munafik itu dia tidak isytihar dia keluar pada Islam. Dia bukan orang kafir. Dia hanya pura-pura. Dan Nabi sendiri dia bawa sifat damai.
Kerana Nabi dia bukan target nak molekkan bapak dia. Nabi target anak dia esok jadi baik. Sebab itu di kalangan orang munafik, anak-anak ramai jadi sahabat Nabi. Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak kepada Abdullah bin Ubay, sahabat setia Nabi, mati syahid dalam peperangan Yamamah. Bapak dia Samsin, yes. Anak sahabat baik. Sama juga Hanzalah bin Abi Rabi'. Abi Rabi' ni timbalan presiden munafik. Anaknya nama Hanzalah, sahabat setia Nabi, mati syahid dalam satu seruan jihad yang dia meninggal dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Itu Hanzalah, anak pada orang munafik. Ayolah tuan-tuan, kita sama kita damaikan. Yang keruh kita jernihkan. Yang berbonggo kita ratakan. Yang kesat kita amplaskan. Kalau salah kita betulkan. Yang renggang kita rapatkan. Yang sakit kita ubatkan. Yang larat kita ingatkan. Kita sama kita kena jadi penyuluh dalam gelita, mesti jadi penyabar dalam murka, jadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Maka kalau dua kelompok yang beriman berperang, sama ada secara fizikal ataupun mental, dengan cara maki hamun dan sebagainya, akibat mereka berbeza fahaman dari segi ijtihad, perselisihan aliran pemikiran, sedangkan mereka itu adalah orang Islam yang bersaudara, masing-masing percaya Allahnya siapa, Tuhannya siapa, Allah, Nabinya siapa, Muhammad, percaya surga, percaya ada neraka, maka takrib hendaklah diusahakan. Siapa yang kena buat kerja ini? Masjid. Masjid. Faslihu. Ini kita dah langgar yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala ajar dalam surah Al-Hujurat, kita sama kita kena adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Adillah kamu sesama kamu. Aku cinta kepada orang yang adil. Wa aqsitu, itu perintah, berlaku adil lah. Dalam Quran perkataan adil ni disebut sebanyak 28 kali dalam macam-macam bentuk. Sehingga kan dalam khutbah Jumaat, khatib dia akan pesan, walaupun benda ni tak wajib, tapi dia mesti pesan pada penghujung, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan untuk kita ini adil dan buat baik ke orang, ihsan dengan orang. Ayolah tuan-tuan, adil ni makna kalau tuan-tuan suka ke atau benci ke, adil lah. Suka sewajarnya, benci pun sewajarnya. Gitu maknanya. Adil, tidak sangat-sangat. Suka selok, jangan. Benci sampai ke hati. Tengok muka tak selera makan, itu melampau bencinya. Kita ngam-ngam sajalah. Apa mau lawan-lawan? Suka dan benci jangan jadi penyebab tidak adil dan buat zalim pula pada orang. Sehingga sampai peringkat kita panggil pula dengan panggilan yang tak patut. Kita tuduh pula dia dengan panggilan-panggilan yang hanya disebabkan kita beza pahaman dan ijtihad saja. Baik itulah dalam Quran Allah Ta'ala sangat marah kepada orang yang merasa dia paling baik. Orang lain semua tak betul belaka. Jangan. Jadi baik bagus, merasa baik itu tak bagus. Dalam Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah engkau anggap engkau lah paling suci, sebab aku lebih kenal siapa orang takwa. Surah An-Najmi ayat ke-32. Sebab itu para ulama ketika menafsirkan surah An-Najmi ayat 32 ni, Allah Ta'ala dia tak suka kata, orang kata dia yang paling baik. Pertama, Allah Ta'ala larang kita berbangga dengan kumpulan kita dan kita hina kelompok orang lain. Itu tak boleh. Apatah lagi kita sesama Islam. Ini ayat Quran. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ada di kalangan manusia memecah-mecahkan agama ini menjadi beberapa kumpulan. Tiap-tiap kumpulan pula bangga dengan apa yang ada pada kumpulan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32. Tak boleh. Sebab kita sama kita. Kalau dengan orang bukan Islam lain. Yang kedua, kata ulama, jangan sampai kita merasa kita paling betul, paling lurus, orang lain sesat, musyrik, kafir, masuk neraka. Tak dibenarkan. Dalam hadis daripada Huzaifah, Nabi pesan, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Qur'ana hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Apa yang aku paling risau sekali umat aku nanti adalah ada orang tu dia dah pandai baca Quran, dia memang dah terror faham kepada Quran, wa kana rid'an lil Islam,
Kemudian dia pun menjadi pembela Islam. Bagus. Dia belajar agama, dia jadi pembela agama. Tetapi tiba-tiba kata Nabi, ansalakha minhu wa nabazahu wara'a zahri wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Tapi bila dia dah jadi pejuang pembela Islam, dia telah melepaskan Quran, meninggalkan Quran di belakang punggungnya. Apa yang dia buat? Dia serang pula saudara se-Islamnya dan menuduh mereka itu sebagai syirik semua. Sahabat kata, ya qultu ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, al-marmiyu amir rami? Qala barrami. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, antara dua tadi, hak menuduh dengan hak tuduh, mana hak syirik sebenarnya? Kata hak nuduh tu lebih syirik daripada hak kena tuduh. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Ya'la, Ibn Hibban dan juga Al-Bazzar. Sebab itulah hadirin hadirat, fenomena merasa diri kita paling baik adalah masalah jiwa yang paling purba direkodkan dalam Quran. Kita teruskan ya. Teruskan ya. Kalau ikut Pak Ek suruh berhenti azan, tapi teruslah. Nak tengok macam-macam benda ceramah ni kalau Pak ni kan.